Yang ialah upload ke laptop ke ataupun dia punya notebook mungkin. Tapi kalau ada print out lagi senang lah nak buat rujukan kan. Okey ya, kita Ustaz akan share ya. Dia punya buku ni insya-Allah ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Jadi insya-Allah ya kita berada pada noun ya yang terakhir ya. Kalau boleh confirmkan ya, betul ya? Noun yang terakhir kullu ya. Betul Ustaz, betul. Ya. Bukan. Kaum. Kaum ya. Masih kaum nombor berapa tu? Nombor 8. Bukan sorry. Page 23. Kullu. Ya. Jadi betul ya. Kita sudah sampai ke perkataan terakhir. Kalau kita boleh tengok sini ya, daripada Allah yang paling banyak disebut dalam Quran ya, allazi ya. Ingat lagi ya, Allah tu Allah lah, Allah yang disembah ya, allazi yang untuk lelaki ya. Rabb ya. Jadi Rabb adalah Tuhan yang mencipta, yang mengurus ya dan memberi rezeki. Man boleh makna dua, man makna siapakah, boleh pertanyaan, dan man juga sesiapa. Ya, boleh dua-dua ya. Ya. Jadi zalika untuk dia kita panggil kata nama isyarat ya. Jadi untuk menunjukkan jauh, zalika ya, situ ataupun itu ya. Kalau hazihi ya, kalau haza ini untuk maskulin juga. Kalau zalika yang itu ya. Kadang-kadang zalika digunakan untuk menunjukkan kebesaran, kehebatan. Contoh zalikal kitab, alif lam mim, zalikal kitab ya. Dia nak bagi tahu inilah kitab. Tetapi zalika di situ menunjukkan keagungan kitab tu. Sebab kita dah sebut dalam kelas pagi tadi ya, sesuatu nama yang dikaitkan dengan Allah digabungkan maka jadi hebat. Ya, contohnya bulan Muharram dipanggil Syahrullah. Bulan Muharram, Syahrullah, bulan Allah. Ya, jadi bila bulan Allah, mana bulan yang kita punya ibadah ya digandakan. Sebab apa? Sebab dia bulan Muharram, bulan kejahatan senjata, bulan yang kalau buat jahat ya diganda kejahatan kita, maknanya dosa. Kalau buat baik diganda pahalanya. Sebab ada kaitan syahru dengan Allah, Syahrullah, bulan Allah. Kalau Al-Quran kitabullah ya, jadi yang terhebat juga berbanding Taurat, Injil dan Zabur. Kalau Baitullah, rumah Allah, semua yang ada Allah dikaitkan dengan dia menjadi mulia, menjadi utama ya. Sebab itu disebut zalikal kitab. Ya, inilah kitab yang agung. Walaupun tak ada perkataan agung kat situ, tapi understood ya, daripada penggunaan zalika yang bukan menunjuk pada makna jauh, tetapi menunjuk kepada keagungan, kehebatan kitab Al-Quran tu. Ardun boleh makna bumi, boleh makna tanah. Ya, manusia dijadikan daripada ya, daripada tanah. Ya, kemudian bila dia meninggal dikebumikan dalam tanah. Dan nanti bila ditiup sangkakala yang kedua, dibangunkan juga daripada tanah. Keluar daripada tanah juga. Ya. Yaumun makna hari. Ya, yaumun. Kalau yauma dalam bahasa Arab, biasa dalam Al-Quran, yauma makna pada hari. Kalau yauma, pada hari. Ya, keadaan semasa. Kalau yaumun, satu hari. Ya, qaumun, satu kaum. Ya, dia menunjuk kepada singular, tetapi bila kita sebut satu kaum, memanglah perkataan tu singular, tapi maknanya tu ya plural, kerana kaum bukan seorang, bukan dua. Ya, tapi the word itself ya, kaumun tu ya, dia adalah masculine ya, masculine singular ya, ataupun singular masculine. Kita tak boleh kata kaumun tu dari segi bahasa, kita kena guna haza ya, haza. Tetapi untuk makna ya, dia terdiri daripada lebih daripada dua orang, mana tiga atau lebih kaumun. Ya, kadang-kadang Nabi sebut dalam hadis ya, Nabi sebut ya, ataupun sahabat sebut ketika Nabi bersama dengan satu kaum. Kadang-kadang satu kaum tu 5 orang je ya, ataupun 6 orang. Ya, a group of people lah ya, tapi tidaklah sampai 100 orang, 200 orang, tidak ya. Maknanya dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada a group of people ya, a group of persons ya. Ayatun makna tanda
Ayat boleh makna ayat Quran, ya, dan ayat juga boleh makna tanda-tanda kebesaran Allah macam gunung, ya, macam laut, ya, apa bulan, matahari, itu semua ayatun dipanggil. Yang terakhir kita tengok adalah kullun, ya. Jadi kullun insya-Allah kita akan tengok dengan lebih detail pada malam ni, muka surat yang ke-20 23, ya. Kita dah lalu dah, alhamdulillah, ya. Bahasa Arab tuan-tuan ulang-ulang lah, ya, dia punya contoh-contoh tu. Kerana kalau kita tak ulang, lama-lama nanti lupa. Jadi setiap hari Al-Quran, ya, walaupun Quran ni tidaklah diwajibkan kita baca, ya, tapi bagi orang yang belajar bahasa Arab, ya, dia kena apa? Dia kena usahakanlah, ya, untuk Al-Quran tu dibaca setiap hari, ya. Lepas solat sebagai contoh. Setiap kali lepas solat subuh, lepas zuhur, asar, maghrib, isyak. Utamanya orang perempuan yang tak pergi masjid lah. Orang perempuan duduk rumah, sembahyang di rumah, ya. Jadi sembahyang di awal waktu, ya. Jadi oleh kerana tu, lepas je sembahyang kena make sure paling kurang satu muka, ya. Memang kita boleh baca lebih, tapi kita nak baca dengan makna. Kalau tuan-tuan ada beli Quran yang ada terjemahan per kata, word by word punya translation, lagi bagus. Ya, kita dapat banyak vocabulary insya-Allah, ya. Okey, jadi kita berada pada muka surat yang ke-23. Apa contohnya? Contohnya ialah kullun. Sebab apa tak diletak tanwin, ya? Di sini, ya. Understood. Kerana boleh kullan, boleh kullin, ya. Dia boleh baca 3 cara. Dia adalah normal noun. Kullun, kullan, kullin tu normal noun, boleh baca 3 cara. Ya, boleh letak alif lam di depan. Al-kullu boleh, ya. Apa ayatnya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ada hampir 360 kali, ya, kulun disebut di dalam Al-Quran. Wala tad'u ma'allah. Wala tad'u ma'allah. Wow dan la, janganlah. Ya, do not, ya. Tad'u, kamu menyeru, kamu memanggil, ya, ma'allah, bersama dengan Allah itu ilahan akhar. Ya, sembahan yang lain, jangan. Maknanya bila kita berdoa, kita jangan sebut benda lain. Ya, kita kena sebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Qudus, ya Ali, ya Azim. Ya, kita sebut semua nama-nama Allah yang disebut sebagai Al-Asmaul Husna. Ada 99. Tuan-tuan boleh sebut, ya, nak rezeki, ya Allah, ya Razzaq. Ya, kalau nak dibuka pintu hati, ya Fattah, ya. Kalau nak apa lagi kita kata, ya, nak diberi keampunan, ya Ghafar. Ya, nak diminta supaya Allah bagi kita sesuatu, ya Mannan, ya. Semua tu kita boleh minta, ya, tapi kita tak sebut nama orang, ya. Jadi dalam doa kita tak kata wahai raja, wahai sultan, ya, wahai tuan guru, ya. Walaupun kita boleh minta dia doakan kita, tapi bila kita berdoa kita tak sebut, ya, nama dia, ya, kerana Nabi tak ajar macam tu, para sahabat tak ajar macam tu, ya. Jadi kita sebut nama Allah, sifat-sifat Allah, ya. Tetapi kita jumpa tuan-tuan guru, kita jumpa orang-orang alim, kita minta dia doakan kita, itu boleh. Ya, itu tak ada masalah, ya. Contohnya Saidina Umar bila dia nak bermusafir, nak pergi Mekah, ya, nak pergi umrah, Nabi tak pergi. Dia jumpa dengan Nabi. Dia pun minta Nabi doakan dia. Ya, Nabi doakan dia. Dan Nabi kata, nanti kalau musafir jangan lupa doakan kami yang tak musafir. Ya, jadi maknanya Nabi pun ingatkan dia. Kerana orang yang bermusafir doanya mustajab. Ya, Nabi diminta doa sebab Nabi itu adalah Nabi dan Rasul, lebih berilmu pengetahuan. Ya, Nabi ini ulama. Ya, jadi alim, ya, salah seorang daripada alim minal ulama. Jadi Umar datang jumpa untuk Nabi bagi restu, Nabi doakan dia. Boleh, tak ada masalah, ya. Jadi tidak boleh menyeru selain daripada nama Allah. Ya, tak boleh seru, ya. Kalau dulu orang Arab, ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, tak boleh. Ya, jadi ilahan. Okey, soalannya, pasal apa ilahan dibaca dengan tanwin fathah? Kak Sebab dia objek. Sebab dia objek, ya. Jadi ilahan, cuba tengok, ya. Jadi tanwin, ya, tanwin fathah. Ya. Wala dan janganlah tad'u, kamu menyeru. Jadi ini ada perintah daripada Allah ni. Ya, Allah kata jangan seru, jangan panggil, jangan sebut ma Allah, bersama dengan Allah. Kita tahu ma ini salah satu daripada apa? Daripada apa kita panggil preposition, ya. Ni ada khilaf di kalangan ulama. Sebahagian kata dia preposition, tapi dia punya fungsi macam preposition. Kalau dia bukan preposition pun macam preposition. Kerana apa? Kerana, ya, noun yang datang selepas dia kasrah, ma'allahi, ya. Tak boleh baca ma'allahu, ma'allaha, tak boleh, ma'allahi.
Jadi Allahi itu adalah noun. Ya. Dan dia datang selepas ma'a, maka barisnya kasrah. Ya, menunjukkan ma'a ini sama ada dia tu preposition ataupun dia berfungsi ya seperti preposition. Boleh tak? Maksud berfungsi seperti preposition tu boleh faham tak? Boleh Ustaz, boleh. Boleh ya. InsyaAllah. Orang lain silakan ya. Boleh faham tak ya? Boleh, Faham? Ustaz. Boleh? InsyaAllah. Ya, silakan. Orang lain ya. Kalau ada boleh tanya ya sebelum kita pergi lebih dalam. Kalau tak ada, kita tengok sebelah dia. Ilahan akhar. Cuba tengok akhar ya. Akhar ni jadi apa tuan-tuan? Apa fungsi akhar ni? Ya, jadi akhar contoh dia ya. Apa fungsi dia? Ya, Kak Nuraini, apa fungsi dia Kak Nuraini? Apa fungsi ya akhar? Sebagai apa? Adjektif ya Ustaz. Ya. Kak Nuraini ya, silakan. Noun Ustaz. Akhar tu memang dia noun ya. Tetapi fungsi dia jadi apa kepada ilahan tu? Ya, cuba kita terjemah. Kalau terjemah dapat. Wala dan janganlah tad'u, kamu seru, kamu panggil ma Allah bersama dengan Allah itu ilahan ya, sembahan akhar yang lain. Yang lain tu apa? Fungsi apa tu? Yang lain tu jadi apa? Ya, Kak Zainab dah jawab ya, orang lain. Ya, Kak Zainab tak apalah ya, dia dapat orang lain apa? Ya, Kak Mazidah, apa fungsi akhar dekat situ? Dia jadi apa? Predicate. Ya, dia jadi bukan predicate, biasanya sentence. Predicate tu dia dalam satu sentence yang panjang ada subjek depan dia, yang belakang tu predicate. Tapi ini satu perkataan je. Adjective. Dia adjektif. Ya, dia adalah adjektif. Jadi bila dia adjektif, maknanya kita tahu bahawasanya dia mesti ikut baris pada ilahan. Kerana ya, adjektif sifat dia jadi follower. Dia follower. Bila dia follower, dia akan follow baris pada ilahan tu. Ya, contoh ilahan patutnya akharan, tapi tak boleh letak akharan sebab akhar ni dia tak boleh tanwin pasal dia abnormal noun. Ilahan ya, kalau ustaz boleh highlight kat sini, tuan-tuan tengok ya, sambil tengok buku untuk catat, tuan-tuan tengok ya apa ni skrin. Ilahan ya, ilahan dalam bentuk tanwin fathah. Ya, sebab dia objek memang dia fathah lah ya. Kalau dia ada alif lam di depan, dia fathah saja. Kalau tak ada alif lam di depan, dia kena tanwin fathah. Akhar, ya. Pasal apa ilahan boleh tanwin? Pasal dia normal noun. Akhara, ya, dia abnormal noun. Bila dia abnormal, kita tak boleh bagi dia tanwin. Ya, tetapi barisnya tetap fathah. Kerana akhara adalah noun ya, yang merupakan follower kepada ilahan. Dapat tak yang tu? Kalau dapat, ya, senang cerita. Ya, Kak Abidah, okey? Okey Ustaz. Faham. Orang lain ya, orang lain yang belum jawab tu Ustaz bimbang takut tak dapat. Kalau dapat, Alhamdulillah faham Ustaz. okey, alhamdulillah. Okey ya, kita teruskan. Ustaz, Ya. So follower ini tak semestinya ada wa tu lah kan? Tak mesti. Kalau ada wow pun boleh jadi follower. Sebab follower ni dia noun, Kak Masyitah. Jadi wow tu hanya connector je. Noun yang datang selepas wow tu yang follower. Okey. Jadi kat sini ya, Kak Masyitah ingat lagi kan ada follower ya. Kita pernah tengok ayat yang keberapa tu yang ada follower ya. Asalnya contoh pada ya, mana tu ya. Tak ingat mana ayat dia ya. Ingat kan mesti ada wow saja yang follower. That means tak lah kan? Okey, ni contoh dia. Betul ya, Kak Masyitah cakap tu betul. Ya, ni Ustaz bagi contoh pada muka surat yang ke-20. Walillahi, dan bagi Allah itu mulku kerajaan as-samawat di langit, wal ardi ya, wal ardi. Jadi ada wow kat sini. Wow ni wow ni adalah connector ya, sentence connector. Jadi al-ardi noun datang selepas wow, dia akan ikut baris as-samawat. Mulku samawati wal ardi. Ya, pasal apa? Sebab al-ardi adalah follower. Dan semua follower adalah biasanya dia noun lah. Biasanya follower tu noun. Ya, boleh ya. Ini contoh dia. Ada wow. Tapi tak mesti ada wow. Ya, macam Kak Majidah tanya tadi, mestikah ada wow? Tak mesti. Ya, kerana follower ya, dia ikut saja baris.
Dan antara follower tu ialah apa? Antara follower tu ialah adjektif. Adjektif tu noun ke? Ya. Adjektif adalah noun. Tapi pasal apa akhara kita tak baca akharon macam ilahan? Kerana ilahan adalah normal noun, boleh tanwin. Akhara dia abnormal noun, tidak boleh tanwin. Ya, tu dah cerita dia. Okey, boleh? Kalau boleh kita sambung. La ilaha illallah. La ilaha illahu. Ya, kalau nak kata la ilaha illallah pun boleh juga. Ya, tapi di sini tidak disebut kalimah Allah, diganti dengan apa ni? Diganti dengan pronoun huwa, dia. Dia tu siapa? Dia tu Allah lah. Ya, la ilaha illallah. La ilaha. Jadi la di sini adalah la penafian, denial. Ya, ni denial. La, tiadalah. Ya, tiadalah satu pun ilaha, tidak ada satu pun sembahan illa melainkan huwa, melainkan dia yang Allah. Ya, jadi bila datang lam alif denial ni, lam alif denial ni, bila dia datang dia akan menyebabkan baris noun selepas dia fathah juga. Ya, la ilaha maknanya tidak ada satu ilah pun ya yang berhak disembah illa melainkan huwa, melainkan dia yakni Allah. Jadi tuan-tuan ambil maklum ya, yang berbaris apa ni fathah ilaha ya, boleh tak ilahan? Boleh ya, dia abnormal noun, dia normal noun. Tapi di sini pasal dia datang selepas lam alif denial, lam alif yang fungsinya untuk denial, untuk deny. Ya. Jadi bila lam alif denial ni memang selepas dia noun mesti baris fathah dan tak boleh tanwin. Walaupun ilaha tu ya asalnya dia normal ya. Mana kita tahu ilaha normal? Ilahan ada sebelum dia. Ya, pasal apa ilahan boleh tanwin? Pasal dia bukan datang selepas lam alif denial. Dia datang ya, dia sebagai objek. Bila objek dia normal noun. Tapi kalau dia datang selepas lam alif ni la panjang ni ya. La ilaha. Kalau kita baca tajwid ni la ilaha. Ya, ni mad apa? Mad jaiz munfasil ni. Ya, kena baca dengan 5 harakat. La ilaha. Ya, jadi ilaha tidak boleh ditanwin walaupun dia normal noun. Kerana dia datang selepas lam alif denial. Tuan-tuan kena catat tu. Lam alif denial maknanya lam dipanggil lam alif nafi. Fungsinya nafi, ya. Nafi apa kita panggil? Nafi lil jins dalam bahasa Arab, ya. Kak Lis. Nafi lil jins ni maknanya menafikan semua. Tidak ada satu pun. Kita kena tambah perkataan tidak ada satu pun. Tidak ada satu pun sembahan ya melainkan semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini maknanya kita mentauhidkan Allah lah. Ya, sebab Allah tak ada dua, tak ada tiga. Sebab tu kita tak boleh sebut nama lain. Ya, ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya apa tak boleh. Ya, kita hanya sebut semua sifat-sifat dan nama Allah saja. Ya Allah boleh dan sifat-sifatnya. Ya Razak, ya Alim, ya Fatah, ya Wadud, ya apa kita panggil, ya Qadir, ya Azim, ya Zal Jalali wal Ikram, semua tu boleh. Ya, jadi itu saja ya. Okey, ya kita ada apa kita panggil ya. Kita ada wakaf ya, wakaf jaiz dipanggil jim. Ada jim kat atas tu ya. Tuan-tuan tengok sebelum kulu tu. Ada wakaf jim ya. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illahu. Ya, jadi kalau kita nak wakaf di akhir pun boleh juga, tak salah. Ya, sebab ayatnya sempurna. Dan janganlah ya wala tad'u, dan janganlah kamu menyeru bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu ilahan akhar, ya, sembahan yang lain. Ayat tu komplit dah. Ya, kalau kita tak nak ulang pun tak ada masalah. La ilaha illahu. Jangan pula ya kita ulang ilahan akhar la ilaha illahu, salah lah. Dari segi maknanya dah kacau dah. Ya, jadi kalau nak wakaf dekat akhar, ya, la ilaha illahu, complete sentence juga. Ada 2 sentence kat situ. Okey ya, kullu syai'in. Okey, kullu ni dia normal ke abnormal? Ya. Kullu ni normal ke abnormal, Kak Bida? Normal. Kalau dia normal, pasal apa tak boleh tanwin? Apa sebab tak boleh tanwin? Pasal apa tak boleh tanwin? First noun. Sebab dia first noun. Mana second noun dia? Syai'in. Ya. Second noun memang boleh tanwin ke? Boleh. Ya, second noun boleh tanwin. Second noun boleh tak ada alif lam? Tak boleh. Pasal apa? Second.
Boleh. Dia ada tanwin, so tak boleh ada alif lam. Okey, betul lah. Tapi kalau tak ada tanwin, boleh tak ada alif lam? Boleh Ustaz, kalau boleh tak ada lah. tanwin kan. Cuma di sini memang ada tanwin. Bila ada tanwin, kita tak letak alif lam depan. Ya. Tapi kalau kita kata apa? Kalau kita kata dia punya apa? Dia punya syai' itu asy-syai' boleh. Ya. Tapi maknanya akan jadi lain lah pula. Ya. Okey. Jadi kullu first noun, syai'in second noun, baris bawah, ya, tanwin kasrah, halikun, ya. Setiap sesuatu halikun akan musnah. Ya, kalau terjemahan English dia, everything is bound to perish. Ya, everything, kullu syai'in. Kullu every syai'in thing. Ya, kullu syai'in everything, every single thing. Halikun is bound to perish. Ataupun halikun perishable. Halikun ni apa? Halikun ni adjektif. Ya, dia adjektif. Ya, sifat kan. Tapi dia noun. Macam mana kita tahu dia noun? Dia ada tanwin. Ya, halikun. Boleh tak kita bagi dia tanwin bentuk fathah kasrah? Tak boleh lah. Ya, pasal dia jadi apa? Dia jadi predikat. Okey, ni predikat. Kak Mazidah, ni predikat halikun. Setiap sesuatu itu dia punya apa ni subjek, ya, kullu syai'in halikun pasti akan musnah. Is bound to perish. Illa melainkan, except for, ya, wajahahu, wajah Allah. Ya, wajah Allah tu Allah Subhanahu Wa Taala lah. Disebut wajah sebab memang wajah ni represent the whole body. Ya, wajah ni mewakili keseluruhan kita. Sebab tu, ya, apa ni, bila kita solat, ya, Nabi sebut dalam Quran pun Allah sebut, ya, fawali wajhaka, hadapkanlah wajahmu. Bukan wajah saja, dada kita, badan kita kena hadaplah ke kiblat tu. Pasal apa disebut wajah? Kerana wajah cukup untuk represent the whole body. Disebut, ya, one apa kita panggil, ya, one aspect ataupun satu apa kita panggil, satu bahagian daripada tubuh kita, tapi yang dimaksudkan the whole body. Ya, macam kalau binatang, ya, haiwan, kita sebut daging babi contoh. Tapi maknanya bukan daging saja. Tapi pasal apa disebut daging? Kerana bila kita sembelih binatang, fokus kita untuk ambil daging dia. Ya, tetapi bila disebut dagingnya haram, maka seluruh tubuhnya adalah haram. Seperti mana disebut oleh Al-Imam Syafi'i. Ya, itu dia punya kaedah dia. Jadi disebut wajahahu. Pasal apa disebut wajah? Wajah tu mewakili Allah tu lah. Kalau manusia pun sama juga. Hadapkan wajahmu ke kiblat. Pasal apa tak kata hadapkan tubuhmu? Cukup sebut wajah saja. Ya, kerana bahasa Arab punya kaedah memang macam tu. Ya, mentioning one part of the body, ya, but it represent the whole body. Ya, mentioning one part of the body. Ya, one part of the body. Ya, tapi dia represent the whole body. Itu memang cara orang Arab bercakap. Ini kita panggil ilmu balaghah. Ini bukan grammar tuan-tuan. Ini lebih tinggi lagi. Ya, tapi Ustaz kena sebut-sebut jugalah. Ya, walaupun kita tak masuk, tak habis grammar lagi, tapi sebab kita deal dengan ayat Quran, so ayat Quran tu ada elemen balaghah, retorik. Ini high level tuan-tuan, tinggi. Tapi Ustaz kena sebut, ya. Illa wajahahu. Melainkan wajahnya. Mana? Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala hayyun la yamut, maha hidup, tidak mati. Ya, tidak pernah mati-mati. Manusia berbeza kerana kita adalah makhluk. Kullu syai'in, setiap syai'in sesuatu, halikun, pasti akan musnah, pasti akan perish, illa melainkan, ya, wajahahu. Ya, his face maknanya Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ya, walaupun disebut wajah, ya, tapi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana one part of the body represent the whole body. Ada soalan setakat ni? Ada apa nak tanya? Ustaz boleh bantu? Sebelum kita sambung. Silakan. Ustaz, la denial dengan ilah tu dia ilah yang bukan exception. Ilah tu exception. Maknanya dia mesti ada pembuka dia, ya. Setiap sesuatu akan musnah melainkan dia ada exception. Ya, tapi kalau lam alif denial tadi memang dia menafikan semua. Ya, menafikan semua. Dan dia tetap menggunakan exception juga. Ya, dia ada exception illa. Sebab illa tu memang untuk exception. Ya, tetapi lam alif denial dengan illa exception ada beza. Memanglah ada beza. Ya, memang ada beza lah. Ya, sebab exception tu kita panggil mengecualikan sesuatu. Tapi kalau la denial, dia merangkumi keseluruhan. Ya, tak ada apa yang terkecuali. Jadi kalau nak letak
semuanya musnah, semuanya akan perish, melainkan kena letak ilah lah, tak ada cara. Tak boleh letak lam alif denial saja. Sebab lam alif denial dia deny every single thing. Ya. Only with the present of apa kita panggil of exception, particle exception, barulah kita tahu oh maknanya bukan semualah hancur, bukan semua musnah. Ya Allah Subhanahu Wa Taala hayyun la yamut, Allah Maha hidup tidak mati-mati. Ya, sebab itu sifat Allah, Allah yang mencipta. Takkanlah Allah hancur. Kalau Allah hancur, Allah tu makhluk lah. Ya. Jadi macam tu cerita dia. Okey, ada lain silakan. Jadi la denial sajalah yang apa ni baris noun dia fathah Ustaz. Kalau illa tu tidak. Kalau yang mana? Illa La denial dia akan baris noun after that, after dia apa tu baris dia? fathah. Okay. Tetapi kalau kecuali tu illa tu noun lepas tu bukan baris fathah. Tak mesti, ada tengok keadaan juga. Macam kita tengok illa wajahahu, wajaha sama juga dia dalam bentuk fathah wajaha. Asalnya kan wajahu kan, wajahuhu patutnya. Tapi sebab ada illa exception. Sebab exception ni dia punya fungsi tu ada beberapa benda yang ustaz belum sebut lagi tetapi boleh kita kata selain daripada lam alif denial lam alif denial la ilaha illa juga kadang-kadang boleh menyebabkan noun yang datang selepas dia fathah juga. Contohnya illa wajhahu. Macam illa huwa tak nampak sebab huwa tu memang dia abnormal noun. Tapi kalau kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah mungkin kita kata la ilaha illallah, mana baris dia. Itu assignment tuan-tuan cuba nanti tengok la ilaha illallah tu illallahu ke illallaha ke. Cuba pastikan. Illallahu illallaha. Jadi kalau dia illallaha, maknanya kita boleh buat kesimpulan illa ni juga secara umumnya kebanyakan kes dia akan menyebabkan noun yang datang selepasnya berbaris fathah. Macam huwa tu nampak macam fathah lah sebab huwa memang tak boleh baca huwi. Tapi kalau wajahahu boleh baca wajhu, wajhuhu boleh. In this case kena baca wajahahu sebab dia datang selepas particle exception illa. Boleh tak tuan-tuan? Boleh faham tak? Kalau ada soalan sila tanya. Ustaz, wajha tu first noun Ustaz. Wajha betul first noun. Who second noun. Betul. Second. Dia sama. Tapi dia punya konsep konsep balaghah tadi tuan-tuan tulis mentioning only by mentioning one part of the body it represent mentioning one part of the body but it represent the whole body. Jadi Allah tak kata dalam ayat ni melainkan wajahnya, tangannya, kakinya tak macam tadi kita kata hadapkanlah wajahmu, hadapkanlah dadamu, hadapkanlah tubuhmu, tak. Dia sebut wajah saja. Tetapi dia mengandungi makna keseluruhan tubuh tu. Itu kalau manusia yang berakal. Kalau jin, syaitan yang berakal. Tetapi kalau kita merujuk pada haiwan, biasanya kita tak sebutlah wajahnya. Kita sebut dagingnya. Kerana daging tu yang menentukan harga binatang tu. Lagi banyak daging dia, lagi mahal binatang tu. Macam kita kata masa kita menyembelih bawa ni korban kan. Kalau kita tengok kalau beratnya lebih berat, lebih besar mahal lah sikit, 1,500 pun ada seekor kambing. 1,500 ada, 1,600 pun ada. Tapi kalau kecil sikit 1,300, 1,200 kecil lah sikit. Pasal apa harganya lebih murah? Sebab dagingnya kurang. Yang 1,600 dagingnya banyak. Jadi kita boleh bagi kepada lebih ramai fakir miskin untuk dimanfaatkan, untuk dimakan. Itulah cerita dia. Jadi tuan-tuan ingat mentioning one part of the body tapi yang dia maksudkan apa? It represent the whole body. Jadi konsep ni konsep balaghah, bukan konsep grammar tuan-tuan Ini konsep balaghah ni. Balaghah 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 ataupun in English kita panggil rhetoric, Arabic rhetoric. Jadi retorik RHETORIC retorik Jadi bila retorik tu bukan political retorik lah retorik di sini maknanya bahasa tinggi, bahasa yang digunakan oleh Allah dalam Quran, oleh Nabi dalam hadis Nabi untuk upgrade the level, the standard of bahasa tu.
Pasal bahasa Quran ni bahasa tinggi, bahasa hadis pun bahasa tinggi tuan-tuan. Bahasa surat khabar bahasa rendah. Bahasa surat khabar, bahasa majalah tu bahasa yang lebih rendah. Ya, tetapi kalau bahasa Quran, kalam Allah tinggi. Ada banyak retorik. Ya, sebab tu tak ada pilihan. Lepas grammar habis kita kena belajar retorik, kena belajar. Ya, kerana dengan retorik baru kita dapat merasai kita panggil the beauty of the Quranic language. The beauty tu, nak dapat dia punya beauty tu, ya, memang tak ada cara. Kalau grammar saja kita faham maksud dia, kita boleh tahu dia punya baris, ya. Kita tahu dia fungsi sebagai follower ke, adjektif ke, ya. Apa kita panggil? Dia jadi subjek ke, jadi objek ke, itu grammar. Tapi kalau nak menyedapkan lagi, ya, itu memang retorik lah. Itu, ya, level lagi tinggi lah, ya. Kalau di universiti maknanya first semester, second semester tak belajar lagi balaghah. First semester masih grammar. Second semester masih grammar lagi. Third semester grammar. Fourth semester baru masuk belajar balaghah. Maknanya pelajar dah 3 semester belajar grammar. Semester keempat tu grammar masih belajar. Grammar ni setiap semester kena belajar. Ya. Kalau belajar linguistik, Arab ke apa semua sebagainya, ya memang, ya, grammar tu kalau belajar 6 semester, 6 semester tu, ya, ada grammar 1, grammar 2, grammar 3 sampailah grammar 6. Tapi kalau balaghah 2 je. Balaghah retorik 1, retorik 2 je. Itu pun semester keempat nanti baru belajar. Dah masuk tahun 2 dah. Nak habis tahun 2 baru belajar. Sebab apa? Sebab dia tinggi, tuan-tuan. Ya, dia lebih tinggi. Tapi sedap lah. Bila kita baca Quran, Allah, baru kita dapat the beauty tu baru dapat. Ya, baru kita ada feel dia. Ya, yang nak dapatkan feel tu memang kena habis grammar dululah. Tapi oleh kerana ada ayat-ayat yang ada elemen retorik, ya, ada rhetorical element, jadi ustaz sebut juga nak bagi tuan-tuan at least, ya, ada sense of retorik tu, ya. Itu dia cerita dia. Tuan-tuan boleh dapat ke ustaz? Jangan ustaz sebut seorang-seorang aja tuan-tuan tak faham ni, ya. Haji Asy'ari okey? Boleh tak dapat ustaz punya konsep? Faham ustaz. Okey, insya-Allah ustaz. Jelas. Okey, alhamdulillah. Ya, itu retorik, ya. Jadi apa kita panggil, ya, dia salah satu subjek dalam Arabik juga, ya, dalam Quranic Arabik, ya. Dan dialah yang memberikan nilai tambah kepada bahasa Arab tu sendiri, ya. Okey, kalau tak ada apa, ya, kita sambung lahu al-hukmu, ya, lahul hukmu. Baginya, nya tu siapa? Allah lah. Ya, al-hukmu. Al-hukmu apa? Al-hukmu mana kerajaan, ataupun di sini disebut authority. Ya, lahul hukmu, bagi Allah itu, milik Allah itu. Lahu tu boleh bagi Allah, maknanya milik Allah. Kepunyaan Allah kita sebut. Ya, belongs to him, ya. Lahu al-hukmu, bagi Allah itu segala sesuatu, ya, yang bersifat apa? Pemerintahan, authority, kerajaan, semua tu milik Allah. Wa ilaihi, ya, wa ilaihi dan kepadanya. Nya tu siapa? Allah lagi. Turja'un, kamu semua akan dikembalikan. Ya, turja'un dalam bentuk pasif. Ya, bukan kepadanya kamu akan kembali, tapi kepadanya kamu akan dikembalikan. Ya, ni tengok tuan-tuan, turja'un ni. Turja'un, tengok ta di awal menunjukkan dia present tense, ya, dan ada dhammah. Bila asalnya tarji'un. Kalau tarji'un, mereka akan kembali. Ya, kamu akan kembali. Tapi kalau turja'un, itu pasif. Kamu akan dikembalikan. Ya, to him, you will be returned. Nampak? Ya, dalam bentuk pasif. You will be returned. Ya, jadi bukan and to him, you will return. Tak. Ya, ada beza tak? Between you will return and you will be returned. Ada beza. Kerana suka tak suka, manusia akan dikembalikan kepada Allah. Mati kita, semua akan dimatikan. Dihidupkan balik, dikumpulkan di padang mahsyar, semua dihidupkan, dikeluarkan pada kubur, dibawa ke mahsyar, dibicarakan, ya, kemudian diarahkan supaya berjalan di atas titian sirat, ya, titian sirat. Afama yamshi mukiban ala wajhihi, kita baca dalam surah apa? Dalam surah apa kita panggil? Surah Al-Muluk, kan? Ya, kita baca, ya. Siapa? Apakah orang yang berjalan, ya? Berjalan dengan mukanya di bawah, ya, di atas titian sirat, lebih mendapat petunjuk berbanding dengan orang yang berjalan tegak. Ya, jadi orang yang berjalan tegak itulah yang dapat petunjuk sebab boleh jalan dengan pantas, sepantas kilat. Berjaya di atas titian sirat, masuk ke dalam syurga. Tapi orang yang jahat, ya, dia akan jatuh ke dalam neraka. Neraka berada di bawahnya. Kita dah bincang, kan, dalam kelas umi kita, ya, tentang
Setiap manusia ya akan mendatangi neraka. Mendatangi itu mendatangi macam mana? Ya, mana akan melalui titian sirat. Walaupun ada tafsiran lain. Tetapi antara tafsiran yang paling dekat ya seperti mana Ibnu Katsir sebut. Ibnu Katsir sebut ni tak payah tanyalah tuan-tuan. Ustaz biasa kalau kita tengok Ibnu Katsir dah cakap macam tu, kita follow je lah. Ya, senang cerita sebab dia autoritatif. Dia antara yang paling reliable. So kita pakai dia. Bila sebut Ibnu Katsir tu orang tak tanya dah. Ya, maknanya kalau sebut orang lain nanti dulu. Tapi kalau Ibnu Katsir dalam bidang tafsir orang tak tanya dah. Kalau Ibnu Katsir dalam bidang sirah, dalam bidang sejarah biasanya orang tak tanya dah. Ya, Imam Nawawi dalam bidang hadis orang tak tanya dah. Macam tu ceritanya tuan-tuan. Tuan-tuan pun Ustaz dah bagi tahu kan. Ya, sebab tu bila kita merujuk sesuatu, ya kita rujuk pada 3 orang yang paling besar. Ya, besar dari segi kedudukan dia. Kalau tafsir Ibnu Katsir. Kalau sirah dan sebagainya Ibnu Katsir, ya. Kalau teks hadis, ya, ada 2. Satu Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab Bulughul Maram, satu lagi Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin, ya, Al-Azkar. Ada 3 ni. 3-3 ni ulama-ulama besar, ya, terutamanya dalam mazhab kita Syafi'i, dan mereka ini tokoh-tokoh yang kita kata authority lah dalam bidang masing-masing. So kita pakai, ya, Ibnu Hajar lebih pada Sahih Bukhari, ya, Imam Muslim lebih pada Sahih Muslim. Kalau dua-dua dah komen, ya, macam contoh kita sebut tentang penghapusan dosa kan. Siapa yang puasa hari Arafah, ya, yang kita akan datang, siapa yang puasa hari Asyura, ya, Allah nescaya Allah akan hapuskan dosanya. Hapus dosa. Kita pun tengok apa Ibnu Hajar kata dalam syarah dia, ya, dalam tafsir dia. Apa Imam Nawawi kata? Imam Nawawi kata maksud, ya, dosa di sini sebab hapus dosa kecil, bukan ampun. Kalau ampun dosa besar. Ya, jadi puasa hari Arafah dan puasa hari Asyura hanya menghapus dosa kecil. Dosa besar kena taubat, kena istighfar, kena solat taubat, ya. Jadi macam itulah beza dia. Pasal apa kita pegang yang tu? Pasal Ibnu Hajar kata macam tu, ya, Imam Nawawi pun kata sudah, tuan-tuan. Kalau orang duk sebut Ibnu Hajar, kalau ustaz tu mengajar, dia sebut Ibnu Hajar, ya, dalam Sahih Bukhari, dia sebut Imam Muslim dalam Sahih Muslim, ya, kemudian Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, dia sebut pula rujukan-rujukannya Ibnu Katsir, sudahlah tuan-tuan, cukuplah. 3 orang ni sudahlah, ya. Sebab tu kalau ustaz personally, ya, bila kita mengajar tafsir ke, tadabbur ke, ya, mengajar hadis ke, mengajar sirah ke, rujukan kita tak lari pada 3 ni. Ibnu Katsir, Ibnu Hajar, Al-Imam Nawawi. Sudah, cukuplah tuan-tuan. Bagi orang awam pun cukup dah. Okey, apa yang ustaz boleh bantu lagi, ya? Lahul hukmu sudah, ya. Lahul hukmu. Asalnya al-hukmu lahu. Asalnya al-hukmu ni adalah subjek, lahu adalah predikat. Boleh tak predikat ni kecil, ya? Lahu, lana, lakum, boleh tuan-tuan. Ya, nanti Kak Majidah tanya ustaz, ya. Tadi ustaz kata akhar, ya. Akhar tak boleh jadi predikat. Sebenarnya akhar boleh jadi predikat. Dia boleh jadi predikat satu perkataan, ya. Tetapi biasanya predikat tu dia gabungan. Contoh lahu. Lahu ni 2 tau. Ada preposition lam, ada hu. Kalau akhar dia sebiji dia je. Ya, dia satu perkataan, ya, one noun. Kalau lahu ada preposition plus pronoun. Pronoun tu apa? Pronoun tu adalah noun. Ya, baginya, yakni bagi Allah itu, ya, al-hukmu, ya, kerajaan, authority. Ya, jadi asalnya al-hukmu lahu. Ya, tapi nak tunjuk Allah punya didahulukan lahu. Boleh tak? Ya, boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Ya, kadang-kadang subjek datang kemudian tapi dia tidak berubah dari segi baris. Cuba tengok al-hukmu. Tak bolehlah baca al-hukma, al-hukmi, tak boleh lah pasal dia subjek. Subjek mesti domah. Subjek mesti domah. Al-hukmu. Pasal apa tak boleh tanwin? Hukmun, pasal dia ada alif lam. Ya, kalau tak ada alif lam, boleh tanwin. Ada tanwin, tak boleh alif lam. Itu je tuan-tuan. Tetapi dia tetap domah. Mesti domah. Kalau dia tanwin domah. Kalau dia ada alif lam, ya, dia domah saja. Tak boleh tukar. Itu menunjukkan dia adalah subjek. Walaupun dia tidak duduk di awal ayat. Kebiasaan subjek awal ayat. At the beginning of the sentence. Ya. Tapi ada juga kadang-kadang dia datang selepas daripada predikat. Maknanya al-hukmu tu subjek, lahu tu predikat. Asalnya al-hukmu lahu. Al-hukmu lahu. Ya. Kemudian wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah turja'un, kamu akan dikembalikan. Ya, kepadanya, kepada Allah. Ya, kamu akan dikembalikan. Bukan kamu akan kembali. Memang kita akan kembali kepada Allah. Tapi ada orang tak nak. Pasal dia ada banyak kesalahan.
Dia tak nak kembali pada Allah. Dia kata kalau kembali nanti kena apa? Kena seksa, kena pukul, kena rejam, kena bakar. Ya? Jadi dia tak nak kembali. Tapi tak ada pilihan. Pasal kembali kepada Allah itu adalah ketetapan. Kerana Allah yang berkuasa. Kita nak lari ke mana? Tak boleh. Ya? Kita diarahkan. Kita diperintahkan ya, untuk datang bertemu Allah. Tak ada pilihan. Sebab itu disebut turja'un. Kamu akan dikembalikan. You will be returned. Okey tuan-tuan, selesailah noun kita. Ada apa-apa soalan sebelum kita masuk verb? Ada apa? Silakan. Ada. Ustaz. Ya. Seorang-seorang. Ustaz. Ya. Silakan. Saya nak tahu tentang first noun, second noun ni. Adakah sama dengan mudaf dan mudaf ilaih? Sama. In Arabic itulah dia. Mudah-mudah itu. Ya. Kalau in English, ini bahasa ustaz je tuan-tuan. Ya. First noun, second noun. Ya. Itu bahasa kita. Nak bagi mudah. Ya. Okey. Ada lain? Silakan. Terima kasih. Sama. Ustaz. Ya. Tada'u tu present tense verb. So ma'a tu Dia fungsinya macam preposition. ma'a tu preposition. Ada dua pendapat. Satu kata dia preposition, satu lagi kata dia benda lain. Tetapi dia berfungsi. Ya. Walaupun ma'a tu sebab dalam fiqh, dalam akidah, ya, dalam bahasa Arab semua ada ulama ada beza pendapat. Ya, jadi dalam bahasa Arab pun ada pendapat. Ada mazhab dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau dalam mazhab fiqh kita ada Syafi'i, ada Hambali kan. Dalam bahasa Arab ni dia ada mazhab juga, mazhab Kufah, mazhab Basrah, mazhab Mesir, mazhab Andalus, ada banyak mazhab tuan-tuan. Ya, tapi bila ustaz mengajar tuan-tuan, ustaz guna yang umum saja. Tak payah detail-detail sangat ya. Itu apa kita panggil? Biasa kita belajar detail tu ya. Itu mana semester 5, semester 6 tu baru belajar. Tak payah tuan-tuan, biar dulu. Jangan cerita mazhab dulu ya. Kita ambil yang senang. Jadi ma'a tu sebahagian pendapat mazhab kata dia adalah preposition. Maknanya lepas dia Allahi noun kena baris bawah lah. Tapi kalau ulama yang kata ma'a tu bukannya preposition, dia tetap berfungsi macam preposition. Ya, dia tetap berfungsi macam preposition ya. Ustaz sebut je lah ya, mungkin tuan-tuan sebahagian dah pernah dengar. Ma'a tu dipanggil zaraf. Ya, dia panggil zaraf, ya, zaraf makan. Ini nama saja. Bahasa orang putihnya apa? Preposition of place dia panggil. Ya, preposition of place. Maknanya dia preposition juga, tapi preposition of place. Dia bukan preposition particle bukan. Dia bukan macam min, ila, an, ala tu ada 9 semua. Kalau kita masukkan ma'a jadi 10. Ya. Tetapi kalau kita tak masukkan ma'a, ya, prepositionnya jadi 9. Tetapi ma'a tetap dia berfungsi macam preposition. Jadi senang ceritanya, ambil je pendapat, ma'a tu preposition. Sudah, tak payah cerita panjang. Boleh tak Kak Zainab? Boleh Ustaz, boleh tak kalau kita cakap dia juga apa location adverb? Boleh ya, dalam sebahagian tafsir apa kita panggil grammatical punya perbincangan memang ya, dia panggil apa tadi ya? Location adverb Ustaz. Apa? Location adverb. Location of adverb ke apa tadi Kak Zainab? Location adverb. Location adverb nama dia ya. Okey, boleh, tak ada masalah ya. Tapi kalau ustaz lebih suka preposition of place. Ya, sebab dah biasa guna tu. Sebab mazhab lain-lain. Ya, tapi yang penting baris betul. Jangan wala tad'u ma'allahu, salah. Wala tad'u ma'allaha, salah. Wala tad'u ma'allahi, mestihi. Tak pedulilah ma'a tu apa kita panggil location adverb ke, preposition of place ke, preposition saja ke, partikel ke, dia tetap Allahi baris dia. Sudah, senang cerita tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ada apa? Termasuknya zaraf. Dia zaraf makan. Kat sini zaraf makan. Zaraf makan. Ya, zaraf makan tu ya, yang setuju ma'a tu zaraf makan. Tapi ada tak yang kata ma'a ni apa kita panggil ya, preposition ataupun huruf jar? Ada juga tuan-tuan. Tapi baris tetap sama. Ulama berbeza dari segi pendapat, tetapi fungsinya tetap sama. Itu yang menarik tu tuan-tuan. Itu yang menarik tu ya, tetap ya. Maknanya nak buat haji tamatuk ke, haji ifrad ke, haji kiran ke, semua boleh. Yang penting semua layak untuk dapat haji mabrur. Sudah. Kan apa masalah kita? Ya, orang yang datang awal tamatuk. Orang yang masa singkat kiran, ya, orang yang masa panjang sikit boleh buat ifrad, ya, tapi semua layak untuk mendapat
mendapat apa? Mendapat haji apa? Haji mabrur. Itu yang paling penting. Sudah selesai. Ya. Okey, ada apa sebelum kita masuk ke apa ni apa? Masuk ke apa? Masuk ke work pula. Ada apa-apa? Ya. Kak Masita ada apa? Silakan. Ya Ustaz, tak ada apa. Tak ada apa ya. Ustaz, ni saya tak tahu saya boleh tanya ke tidak. Ni Ya. ada tak perbezaan makna dari segi lahul hukmu dengan al hukmu lahu? Tak ada beza. Makna Tak ada sama. Cuma Makna- yang berbeza hanya emphasis dia. Oh, emphasis. Maknanya kalau lahu dulu, the emphasis is on lahu. Kalau al-hukmu dulu, the emphasis is on al-hukmu. Maknanya emphasis tu pada mana? Ya. Yang dulu. Allah nak emphasize pada mana? Nak emphasize pada subjek ke, nak emphasize pada predicate tu je. Okey, terima kasih Ustaz. Meaning tak ada berubah tuan-tuan. The meaning is the same. But the emphasis either on the subject itself, subjek itu ialah al-hukmu ataupun pada predicate. Sebab Allah nak bagi tahu, bagi Allah nak diutamakan benda tu. Bagi Allah sahaja, bagi Allah semata-mata al-hukmu kerajaan. Tak ada pilihan tuan-tuan. Tu cerita dia. Boleh Okey tuan-tuan Ustaz bagi statement tadi yang mana? Allah. Silakan. Tak dengar Haji. Emphasis kalau lahu tu emphasis pada Allah lah. Maknanya pada pemilikan dia tu. Bagi Allah, milik Allah, itu yang di-emphasis. Itu yang di-emphasize. Pada Allah tu, bukan pada al-hukmu tu. Al-hukmu tu penting. Tetapi lahu tu lagi nak highlight kan. Semata-mata milik Allah, semata-mata bagi Allah lah kerajaan itu. Jadi fokus pada predicate dia tu, cerita dia. Bukan pada subjek dia. Walaupun tak salah nak letak subjek depan boleh. Okey puan-puan, tuan-tuan dah cari dah. La ilaha illallahu ke la ilaha illallah? Bagi Ustaz dalam 3 minit, la ilaha illallahu ke la ilaha illallah tadi tu. Jadi Ustaz bagi tuan-tuan peluang untuk boleh bincang-bincang, boleh cari dalam Quran ke ataupun Google aja. Dalam 3 minit Ustaz tanya Yang mana Ustaz? Lafaz tu, lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah yang ini.
Hu kan? Tak list. Hu, ya, hu, la ilaha illallah, hu. La ilaha illallah. Hu kan? Ya. Ini kan dia. Dah dapat dah? Hu ke ha? Hu. Allah. Hu. Hu. Ustaz. Dapat daripada mana? Ada tengok dalam Quran ke dalam mana? Tak tengok mana-mana, Ustaz. Kat Google. Tengok mana-mana macam mana nak tahu betul salah? Cubalah cuba Google tengok ya, kalimah syahadah. Apa baris dia? La ilaha illallah ke la ilaha illaha? La ilaha illallah. Hu. Hu. La ilaha illallah ke Karena Allah? dia kan. Hu. La ilaha illallah. Bukti dia daripada mana? Google, Ustaz. Oh, saya tak tengok Google, tak pandai. Kau tengok ya, ada tak ya? Ya, la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim ya. Itu kita punya Dalam bacaan Al-Quran. pagi, waktu pagi dan waktu maghrib dan waktu subuh. Cuba tuan-tuan tengok surah ya, surah apa? Surah At-Taubah. Cuba tengok surah At-Taubah. Ya. Tapi la ilaha illahu juga ya, bukan la ilaha illallah. Oh tak ada bukan. La ilaha illahu juga. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, jadi cuba kalau tak dapat ya, jadikan sebagai assignment lah ya. Cuba cari ya, la ilaha illahu ke la ilaha illah ya, la ilaha illallah ya. Hu ke ha ya, tak apa. Sebab nak buat kaedah sama ada lepas illa ya, lepas illa ni wajahahu ya, sentiasa wajahahu, boleh tak illa wajhuhu, boleh tak? Jadi kita boleh buat kaedah lah nanti ya. Tapi setakat ni tuan-tuan dan puan-puan belum dapat bukti lagi, biar dululah ya. Okey, kita selesai pada noun ya, kita masuk verb lah. Ada 10 juga verb ya. 10 noun kita dah fasih lah sepatutnya ya, dah banyak kali ulang. Kita pergi pada qala ya, kita dah pernah belajar tapi kita pergi detail pada hari ni. Ya, ada 1600 kali ya qala. Mana qala ni past tense verb, telah berkata. Verb di sini semuanya past tense. Qala telah berkata, kana telah ada ya, ataupun pernah. Kana tu pernah maknanya telah berlaku lah. Amana telah beriman ya. Alima telah mengetahui. Ja'ala telah buat. Kafara telah mengufurkan ya, telah mengingkari. Ja'a telah datang. Ata telah memberi. Ata panjang. Bukan ata. Ata panjang ya. Amila belum Ustaz tu. Yang mana? Amila Ustaz, nombor 8 Ustaz terlewat. Amila ya, telah buat juga ya, ada beza nanti ja'ala dengan amila nanti kita akan buat. Ya. Jadi ro'a telah melihat ya. Ini secara umum ada 10, semua dalam bentuk past tense ya. Ada yang 3 huruf ya. Kebanyakannya 3 huruf lah ya. Kita kata qala, qaf, alif, lam, 3 huruf. Kana, kaf, alif, nun ya. Amana ya, hamzah, alif, min, nun. Ni 4 huruf lah secara umumnya ya. Ataupun amana, telah beriman, boleh juga ya. 3 huruf kalau tu dipanjangkan. Macam ni hamzah ni maknanya panjang. Tapi kalau kita tak nak panjangkan hamzah dengan alif, kita letak alif tu panjang. Mana boleh 3 huruf. Alima telah ya melakukan ya, telah mengetahui. Ja'ala telah membuat ya, telah membuat. Kafara telah mengingkari. Ja'a semua 3 huruf kat sini ya. Ata pun 3 huruf juga ya. Alif, ta dan juga alif maksurah. Ata telah mendatangkan, telah memberi. Ro'a telah melihat. Semua 3 huruf. Dan semua huruf terakhirnya berbaris fathah. Qala, kana, amana. Ya, semua barisnya baris fathah. Untuk apa? Untuk past tense verb ya. Kita pergi nombor 1 qala ya. Apa contohnya daripada surah yang ke-31. Ya, wa iz qala Luqmanu li ibnihi. Surah Luqman 31 ya. Wa iz dan ingatlah ya. Is ni biasa kita dah hafal.
Waiz dan ingatlah. Ya, ingatlah apa? Wahai Muhammad, qala ketika mana Luqman telah berkata kepada anaknya, ya. Cuba tengok qala Luqmanu. Pasal apa Luqmanu? Pasal dia adalah dua pelaku. Bila Luqman tu pelaku, maka kita kena domahkan dia. Soalannya Kak Abidah, pasal apa Luqman tak boleh tanwin? Pasal apa tak kata qala Luqmanun? Patutnya dia tanwin kan? Pasal dia noun. Dia adalah dua. Pasal apa tak boleh tanwin? Dia proper noun, bukan nama Arab. Pasal dia non-Arabic, non-Arabic name. Dia non-Arabic name. Dia adalah nama ajam, bukan nama Arab. Sebab tu tak boleh tanwin. Macam Maryam, Maryamu. Tak boleh ditanwinkan. Okey, qala telah berkata Luqman libnihi kepada anak lelakinya. Kalau anak perempuan libintihi. Ini libnihi, li kepada. Li tu preposition lah. Ibnihi, sebab tu barisnya bawah. Libni ni, libnihi. Kalau domir apa kita panggil pronoun he tu dia ikut. Boleh lahu contoh, lahi tak boleh, tapi libnihi. Boleh baca libnihu tak boleh. Pasal dia ikut dia macam konsep follower juga. Kalau nun tu kasrah, dia he tu pun kasrah juga. Kalau ibnuhu, ibnihi, ibnahu. Jadi ibni boleh tiga baris. Kat sini libnihi. Kalau kata ibnuhu. Kalau ibnahu juga. Jadi ada dua hu, satu he. Tengok dia follower. Walaupun dia pronoun tapi dia follower kepada baris yang di depan. Dia follower juga, Jadi kita boleh faham konsep follower tu, mana dia akan ikut baris depan. Dia bukan kita kata walaupun tak ada waw, tak ada masalah. Walaupun kita kata tapi dia ustaz kata dia noun. Memang domir tu noun lah. He itu noun, He itu kan dia tu kan noun. Ibni pun noun. Jadi maknanya kita deal dengan noun. Baru ada follower. Baru ada follower. Macam tadi kan kita kata, mulkus samawati wal ardi. Mulkus samawati wal ardi. Jadi waw tu dia punya connector, sentence connector, dan baris al-ardi, baris bawah kasrah, kerana dia follow baris as-samawati. Itu antaranya, contohnya. Macam kita kata tadi macam kita sebut adjektif kan. Ilahan akharon patutnya. Pasal apa tak boleh ditanwin? Sebab dia abnormal noun. Tapi barisnya tetap fathah. Pasal apa? Sebab dia follower. Okey, Sekarang ni pun kita jumpa satu lagi follower. Apa dia? Ibnihi, libnihi. Ada soalan tentang follower libnihi? Kalau ada soalan silakan. Ada apa? Tuan-tuan? Ada apa? Okey, Ustaz. Orang lain? Kak Masyita okey? Kak Zainab okey? Ustaz. Ya. Li tu preposition Ustaz. Ya betul. Libni. Jadi bukan sebab li tu preposition jadi kasrah bawah. Kasrah pada ni. Oh, pada ni. Betul-betul. He tu pronouns. Pronoun dia follow saja baris ni tu. Follow yang mana Ustaz? Ni. Follow ni tu, ibni. Follow ni. Okey. Terima kasih Ustaz. Ya sama. Okey Orang lain silakan, Ustaz nak tanya, follower ni ada banyak ke jenis dia? Banyak tempat ke? Banyak tempat, betul. Setakat ni kita dah jumpa 3 Dia follower, dia datang selepas waw dan kadang-kadang datang selepas au, boleh juga au atau boleh juga dia datang sebagai macam baris tadi, baris untuk pronoun tadi. Hu, ha, hi tu, tu akan ikut juga. Begitu juga yang kita sebut tadi adjektif. Adjektif pun follower juga, dia akan follow, dia akan ikut. Setakat ni 3 lah, nanti kalau jumpa lagi kita akan bagi tahu. Setakat ni 3 lah yang paling utama, Okey, orang lain silakan, ada apa? Ada apa lagi, Apa Kak Nafisah ada apa? Silakan.
Kak Mazidah, ya. Haji Megat, ada apa Haji? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, betul lah. Ya. Ada libnihi ini mudhaf dan mudhafun ilaih juga kan? Betul. Oh, terima kasih. Ya, sama. Ya, itu lagi dalam lah ya. Dia konsep ni tuan-tuan dah tahu sebenarnya. Ya, cuma macam tadilah ya. Ustaz buat dengan bahasa simple ajalah. Ya, first name, second name kan. So, first noun, second noun. Ibnihi. Ibni itu first noun. Pasal apa baca baris bawah ni ibni pasal ada li depan. Ya. He pula ya, dia jadi second noun. Ya, second noun memang baris bawah, tapi di sini second noun bukan he itu bukan sebab dia baris bawah, ya, bukan sebab dia second noun. Dia memang second noun, tapi dia baris bawah tu bukan sebab dia second noun. Dia baris bawah sebab dia follower. Haji Megat, dia follower, ya. Dia memang second noun. He itu second noun, tapi bukan sebab dia second noun tu baris bawah, tapi sebab dia follower lah dia baris bawah. Haji Megat boleh dapat? Ya, tapi saya ingat tadi li itu first noun tak? Li mana? Li preposition lah. Mana ada li? Li bukan first noun. Yang first noun tu ni. Nihi. Ya, betul. Mana boleh preposition jadi first noun? Ya, baik. Ya. Saya silap. Okey, orang lain silakan. Ada apa? Ustaz, macam mana kita nak differentiate ni itu dia follower ke dia tak follower ke? Baris Yalah, tapi dia pun compound noun kan? Dia compound noun, betul, ya. Sebab preposition ni kan dia apa kita panggil? Dia abnormal. Ya. Dia tak boleh baca 3 cara kan? Boleh baca who, boleh baca he, who ataupun he saja. Tapi macam mana kita nak tentukan dia who ataupun he? Bergantung pada baris noun depan dia tu. First noun depan tu apa? Kalau first noun tu, ya. Contoh tadi, ya. Kalau yang tadi lahu tadi, cuba tengok, ya. Dia bukan ikut dia bukan first noun tu. Dia apa ni preposition, ya. Ni lahu ni, tengok balik. Lahu, tengok screen. Lahu, ya. La tu barisnya fathah. Sebab tu lahu. Dia tak boleh lahi boleh. Lahi tak boleh. Ya. Dia mesti lahu. Mesti tak boleh sebab dia follow la tu. Ya, kita kata tapi ustaz la ni bukan lu. Mana ada lu? Jadi yang paling dekat la. Jadi bila la, lahu. Tapi kalau lam tu baca li macam mana? Lihi. Ya, lihi. Kalau alaihi. Ya, mana baca alaihu tak boleh. Ya, jadi sebab tu kita kata dia juga adalah follower tu. Ya, tuan-tuan kena terima bahawasanya follower ni, ya, dia akan ikut ataupun menghampiri. Ya, dia ikut kadang-kadang macam la kan. Tak bolehlah kita baca la ni. Yang Ustaz highlight ni, lahul hukmu tu. Boleh tak baca oleh kerana lam tu fathah, ya, lam tu fathah, maka kita baca laha. Mana boleh? Laha tak ada. Dia hanya lahu atau lahi. Ya, mana boleh baca lahi? Kalau lahi, ya, mesti lam tu kasrah. Mesti lihi. Lihi boleh. Tapi kalau lahi, tak boleh lahi. Tuan-tuan dapat tak? Ya. Dia sebenarnya simple. Tapi kalau kita tak dapat, tak gigit, dia memang tak dapat lah. Kak Noraini dapat? Kak Noraini? Dapat. Saya faham betul ni Ustaz. Ya. Kita nak gunakan attach pronoun ataupun kita tengok baris sebelumnya, baris di bawah ataupun dia alaihi. Okey. Alaihi ataupun yang tadi lihi. Ya memang macam Ustaz sebut tu je. Ya, konsep tu. Ya. Betul lah tu. Kita kena tengok baris yang pertama tu. Sebab tu dia follower. Dia akan follow. Ya, tetapi dia tak boleh follow semua. Contoh la tadi kan. Tak boleh lah kata lahu. Ya, tak boleh kata laha. Tak boleh. Pasal ha tak ada. Yang ada hu dengan hi. So kita kena pergi yang the closest. Ya, the closest baris tu. Ya, kalau tak ada baris tu tak boleh ikut la jadi ha, tak boleh jadi la dengan hu yang paling dekat. Ya. Ya, okey. Thank you. Orang lain silakan. Ada apa? Bagi faham, ya. Ada apa? Ya. Silakan, ya. Ada tak ada, tuan-tuan? Tak ada, ya?
Tak ada balik pada libnihi. Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Wow dan is, ingatlah ketika mana, ya. Is tu memang hafal aja. Ingatlah ketika mana. Qala telah berkata Luqman, ya, libnihi. Dia berkata kepada anak lelakinya. Wa huwa, dalam keadaan. Wow di sini bukan makna dan. Wow di sini ialah ketika mana. Makna dia. Kita panggil wawul hal dia panggil, ya. Wow, orang Melayu panggil walhal. Walhal tu mana ketika mana. Dan ingatlah, ya, ketika mana Luqman berkata kepada anaknya, dan pada ketika itu, ya, when Luqman said to his son, ya, when Luqman, ya, said to his son, ya, while apa, ya, while apa, ya, di sini disebut ketika mana he was instructing. While tu. Jadi wow tu while. Ya, ketika mana? Walhal, pada ketika huwa dia ya'izuhu. Ketika dia menasihatkan anak dia. Ya'izuhu, ya. Pasal apa dia buat dalam bentuk ya'izuhu, dalam bentuk present, ya, present tense, fi'il mudhari'. Pasal dia buat secara continuous. Dia nasihat. Macam kita pada anak kita kan, kita nasihat selalu, kita kata, ya. Hari Jumaat tu, ya, dah habis kelas, dah habis sekolah, kita basuh kasut tu. Besok hari Sabtu, basuh kasut. Hari Ahad, basuh kasut. Ya, malam tu kata basuh kasut. Ya, kena pasang kipas pula nak bagi ni kering. Ya, sebab dia tak mau dengan cakap, tapi mana kita ulang balik. Ulang. Minggu depan ulang lagi. Bulan depan ulang lagi. Jadi bila kita ulang-ulang tu, ya, kita gunakan present tense. Sebab present tense mengandungi makna continuous. Maknanya, ketika mana, ya, dia instructing. He was instructing him. Ya, jadi maknanya, benda yang berlaku secara progresif, ya, sebab instructing tu, ya, continuous tense, continuous dan juga progresif, ya, itu dari segi English lah, ya. Ya bunayya, wahai anak lelakiku, ya, patutnya ya beni, dia akan kata ya beni. Pasal apa ya bunayya? Ada makna kasih sayang kat situ, ya. Oh my son, English tak dapat, ya, patutnya oh my beloved son, kena masuk kan. Tuan-tuan kena tambah kat situ. Oh my beloved son. Pasal apa beloved? Pasal ada bunai. Tadi ibni. Ini bunai. Ada beza? Ya, pasti ada beza. Ya. Oh my beloved. Tambah beloved. Ya, wahai anak yang ku sayang. Ya, anak lelaki yang ku sayang. Ya. Apa kata Luqman? Allah quote apa yang Luqman kata? La tusyrik. Janganlah kamu. Ya. La tu larangan. Ya, dia larang, ya. Dia bukan denial, dia larangan. Ya, dia adalah larangan. Jadi bila dia larangan, maka ya, larangan lah, ya. Kita larang dia. Kita cegah dia, ya. Kita tak benarkan dia. La tusyrik, jangan kamu syirik kepada Allah. Maksudnya jangan menduakan Allah, jangan mentigakan Allah. Ya, maknanya minta kepada Allah, minta juga, ya. Tapi minta juga pada benda lain. Minta tolong bomo, minta tolong, ya. Doa lain, doa tak ada masalah. Jumpa doktor berubat tu tak ada hal. Ya, sebab doktor dia ada kepakaran. So kita minta nasihat dia, ya. Kita pergi berubat, kita pergi jumpa doktor pakar, kita minta nasihat dia, tu tak ada hal. Ya, tetapi dalam bab yang minta tolong dalam bentuk ketuhanan, tu tak boleh pada benda lain. Bomo tak boleh. Ya, kita puji pula, oh bagus bomo tu, ya. Cucu saya menangis malam, ya, pergi jumpa dia sekali je, dia bagi air minum, ya. Elok, tak ada masalah, ya. Syaitan jin pun takut nak datang. Sedangkan yang dia baca tu kita pun tak tahu, kita tak dengar dia baca apa. Sebab tu, ya, kita kena dengar betul-betul. Dia baca ayat Quran ke? Dia baca daripada hadis ke? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu bukan ayat Quran, tu hadis. Kita tahu dah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, kita dengar dia baca Allahumma rabban nas muzhibal ba'si ishfi anta syafi. Itu semua hadis. Bila daripada hadis kita terimalah, sebab dia bukan bomoh, tapi dia jampi. Jampi bahasa Arab, apa nama jampi tu, apa Kak Lis? Jampi in Arabic apa? Jampi. Apa jampi Kak Lis? Satu pun Haji Megat. Jampi apa dalam bahasa Arab? Jampi. Haji Megat. Allah. Tak ingat jampi. Alamak. Mula dengan R.
Ruqyah. Ruqyah. Jangan lupa tuan-tuan. Ruqyah tu jampi lah. Boleh tak jampi? Boleh. Nabi pun jampi, Abdullah bin Mas'ud pun jampi. Ya boleh lah. Tak ada masalah. Tapi jampi dengan hadis-hadis Nabi, dengan ayat Quran. Ya, itu boleh. Itu jampi yang terbaik. Ya, jadi kalau ada jampi yang datang dari Quran dan hadis, boleh. Ya, okey ya. Itu cerita dia. So, kita kena banyaklah baca Quran dan nak tengok jampi yang mana satu. Ya, kita kena tengoklah banyak hadis-hadis Nabi kan. Ya, baca kita Al-Azkar sebagai contoh. Ya, Imam Nawawi dah kumpulkan ya, zikir-zikir, selawat, ya, doa dan juga ruqyah yang boleh kita baca kalau sakit ya, kalau tak sihat apa yang boleh kita. Boleh tak ruqyah diri sendiri? Boleh. Ruqyah diri sendiri, baca ayatul kursi pada tubuh kita boleh. Pegang ya bahagian yang sakit. Ya, bahagian yang sakit tu kita jumpa. Tapi macam tadilah sebab Nabi ketika Nabi disihir, Aisyah tolong bacakan 3 kul kepada Nabi. Ya, Aisyah baca, kemudian tiup pada telapak tangan dan Aisyah sapukan pada apa kita panggil, pada tubuh Nabi. Bahagian kepala, bahagian muka dan bahagian depan. Itu yang Aisyah buat. Tapi kita ni kadang-kadang ada buat benda-benda lain yang Nabi tak ajar. Ya, buat macam Nabi je tuan-tuan, senang. Ya, dapat pahala ikut sunnah ya, dan benda tu memang sabit daripada hadis Nabi. Ya, ruqyah tu. Banyak yang Nabi ajar. Pasal apa kita tak pakai? Pasal apa kita suka pakai yang apa kita panggil, yang kadang-kadang ustaz-ustaz ya, yang kita bukanlah kita nak apa, tapi pasal apa ustaz tu tak ajar benda-benda yang datang pada Nabi dulu. Ya, yang datang pada Nabi tu ajar dulu. Ya, sebab tu ustaz selalu sebut, ya, tak salah ya. Ustaz Don ke ustaz siapa nak cakap ya, cakaplah tak apa, tak ada masalah, boleh bagi cadangan. Tapi pasal apa yang Nabi ajar tu kita tak pakai dulu. Ya, mana dia hadis-hadis Nabi yang selama ni Nabi ajar ruqyah tu, pasal apa tak pakai? Ya, habiskan dulu yang Nabi ajar tu, baru nak tambah. Ya, itu kaedah ni tuan-tuan. Dia ikut dia punya ranking dia. Ranking pertama dah tentulah Quran. Ranking kedua hadis. Semua orang tahu. Tapi in reality kita tak buat. Kita cakap je. Ya, kita kata je saya dengan ayat Quran, saya kita dengan hadis. Tapi kita tengok amalan hariannya tak buat pun. Ya, dia pakai tak tahu doa zikir daripada mana kita tak tahu. Ya, jadi itu sangat mengecewakan. Ya, jadi cuba tuan-tuan bayang. Kita kata kita nak yang Quran, kita nak yang hadis, tapi realitinya kita tak buat pun. Ya, tak buat. Ya, pasal apa? Ya, yang itu kena dibetulkan. Itulah hijrah, tuan-tuan. Ya, Ustaz tekan di beberapa tempat dah. Ya, hijrah kita, hijrah daripada yang biasa-biasa kepada yang luar biasa. Yang luar biasa tu apa? Quran dan hadis. Tuan-tuan, tak boleh lawan. Ya, melainkan ada Abdullah bin Umar ajar, bukan daripada hadis, tapi Abdullah bin Umar ajar. Abu Bakar aja, Umar aja. Oh, yang tu nombor 3 tuan-tuan. Ya, itu nombor 2, nombor 3. Ya, kerana apa? Kerana ada yang lebih utama. Ya, yang utama tu daripada Al-Quran lah. Ya, apa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kan? Ya, itu lagi power sebab itu doa Nabi Yunus. Pasal apa tak baca? Wa ufawwidu amri ila Allah, ya. Innallaha basirun bil ibad. Ya, tu apa dari surah Al-Ghafir, surah Ghafir. Ya, jadi kita baca kan untuk kita ulang-ulang. Kita serah, aku serah urusanku padamu wahai Allah. Sesungguhnya Allah lah yang Maha melihat ya, perbuatan hamba-hambanya. Kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lagi bagus tuan-tuan. Okey ya, itu dah masuk bidang lain ya, tapi Ustaz selit-selit aja. Ya bunayya ya, ya bunayya. Ya bunayya, bukan ya bunayyi. Ya bunayya. Ya, memang kedudukan dia macam tu. Baris dia. La tusyrik. Jangan kamu syirik billah kepada Allah. Inna syirka. Sesungguhnya syirik itu. Cuba tengok. Apa sebab barisnya syirka? Pasal apa syirka? Pasal apa syirka? Pasal apa barisnya syirka? Sebab isim inna kan Ustaz? Disebabkan isim inna itu. Inna sir. Inna syirka kan? Ya. Jadi ada inna sesungguhnya, asyirka. Ya, baris itu kerana ada inna. Kalau tak ada inna, asyirku. Ya, kalau tak ada inna, ya barisnya asyirku. Boleh ya? Okey, ada lain silakan. Ada apa lagi? Tak ada. Kalau tak ada, kita terus ya. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu ya la zulmun azim, ya. Adalah ia ya apa? Zulmun, kezaliman azim yang besar. Azimun tu jadi apa tuan-tuan? Semua orang dah tahu dah. Ya, apa Kak Nafsiah ya? Kak Nafsiah silakan. Ada apa?
Dia tak dapat azimun. Azimun. Azimun tu jadi apa tu? Zulmun, domah. Lah apa ni barisnya domah. Follower. Azimun. Follower. Ya, dia adalah follower. Follower dia zulmun. Zulmun ya adalah apa ni kezaliman, ya, noun. Kemudian azimun adalah adjektif dia. Kezaliman yang besar. Yang besar tu apa? Yang besar tu sifat. Ya, ataupun in English kita panggil adjektif. Dan dia punya sifat macam mana? Dia follow. Zulmun, azimun. Zulman, aziman. Zulmin, azimin. Ya, jadi dia akan follow aja. Sebab dia follower. Okey, ada apa? Silakan. Tuan-tuan ada apa? Ya. Noun lepas ya tu, ya alif tu, dia mesti akhirnya baris fathah kan Ustaz? Biasanya ya betul. Ya bunaya. Ya Abdar Rahman. Abda. Bukan abdu. Ya Abdal Latif. Ya, pasal ada ya. Ya tu kita panggil partikel seruan. Kita menyeru, wahai Abdal Latif. Ya, wahai anak yang aku sayang. Ya, ada seruan. Bila ada seruan, biasanya barisnya fathah di akhir. Ya bunayya, aqimis solah. Wahai anak yang aku sayang, dirikanlah solat. Wahai anak yang aku sayang, jangan kau syirik pada Allah. Ya, itu semua seruan. Bila seruan, biasanya dia barisnya fathah lah. Ya, ayat yang ke-13 ya, surah Luqman. Okey, ada apa ya? Kalau surah 30, surah Ar-Rum ya, cerita tentang Byzantine Empire. 31 cerita tentang Luqman. Ya, seorang lelaki yang bukan nabi, bukan rasul, dia hamba Allah yang soleh. Ya, jadi oleh kerana dia hamba Allah yang soleh, maka ya ceritanya dirakam dalam Quran. Bukan sekadar dirakam, dijadikan sebagai nama surah. Nama surah, tuan-tuan. Hebatlah Luqman ni ya. Wahal kulitnya gelap ya, tak handsome ya, orang miskin ya, tapi kerana tadilah ya kesolehan dia. Ya, dia punya soleh dia tu. Soleh dia tu menyebabkan ya dirakamkan ceritanya dengan anak dia di dalam Al-Quran. Okey, ada apa Ustaz boleh tolong pada contoh yang pertama, qala, ada apa? Ustaz, saya nak tanya ini. Ya itu rutwat dia waw ya saja. Waw ain dha ya. Ya itu tu. Ya, waw ain dha. Dia punya asalnya tuan-tuan boleh tengok dalam kamus waw ain dha daripada wa'aza ya'izu. Ya, tuan-tuan kena tengoklah, buka kamus. Tengok mushaf berapa, siapa yang dah jumpa bagi tahu. 241 Ustaz. 241. Wa'aza ya'izu. Tak tahu yang ambil lah sebab dah. Jadi muka surat 241, kanan kiri. Sekejap. Kanan Ustaz. Kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari bawah. 7 daripada bawah. Ya, terima kasih. Ya, wa'aza ya'izu. Tengok dia punya past tense wa'aza. Dia punya present tense sebelah dia ya'izu. Ya. Kemudian dia punya verbal noun dia apa? In bracket. Apa verbal noun dia? Apa verbal noun dia? Tuan-tuan yang ada kamus, kalau tak ada kamus tuan-tuan kena beli ya. Jangan tak beli ya. Harganya murah aja, RM10 je. Ya, belilah. Ya, jangan tak beli. Ya, ataupun kita photostat kan, bagi enlarge besar sikit. Senang nampak ya. Kalau ni kecil sangat ya, sebab harga pun RM10 tuan-tuan. Ya, what do you expect kan? Takkanlah RM10 tu kulit tebal kan ya. Tak memada, tak berbaloi dengan harga dia. Jadi belilah ya. Dan enlarge kan, pergi mana-mana apa kita panggil? Print expert ya, mana-mana kedai printing minta dia enlarge ya, untuk kegunaan peribadi, bukan untuk berniaga ya, bukan commercial purposes, bukan kan. Okey ya, ada lain, silakan Kak Lis, ada apa perempuan ya, tuan-tuan? Sudah Ustaz itu, alhamdulillah ya, sudah. Saya nak itu kan aja ke Ustaz, betul tak saya pecahkan. Ya, wa'aza ya'izu. Apa makna wa'aza? Telah memberi nasihat.
Ya, telah memberi Ya, nasihat, nasihat. telah memberikan apa, ya? Ya, Telah memberikan arahan pun boleh. Arahan atau panduan boleh, ya. Okey. Perintah pun boleh kan, arahan, perintah. Tapi dia lebih pada arahan pun, ya, yang Arahannya. positif, yang positif, ya. Ya, yang positif. Macam sini dia tulis apa ni, he was instructing, ya. Ketika mana dia sedang memberi nasihat, ketika dia memberikan nasihat kepada anaknya, ya. While he was instructing, ya. While he was apa kita panggil, advising, ya, advising, sedang memberi nasihat kepada anak dia, boleh belaka. Okey, ya, habis qala, ya. Qala dah habis, selesai. Ada soalan? Kita mula lambat sikit tadi, ya. Kalau ada, silakan. Kalau tak ada, masuk satu lagi, kana. Ya, satu perkataan lagi, kana di bawah. Tak ada, ya? 25, Ustaz 25. Tak ada. Kita masuk 26. Kana. Kana past tense juga. Apa makna kana, ya? Kana maknanya pernah. Ya, pernah, ya. Kana makna past tense juga, ya. Kalau sini panggil was, ya, was. Ya, ataupun kita terjemah bahasa Melayu telah. Ya, telah, ya, telah ataupun pernah. Jadi apa ayatnya, ya? Cerita tentang Nabi Ismail ni, ya. Ayat apa ni, surah Maryam ayat 55 ni cerita tentang Nabi Ismail. Wakana, dan, ya, Nabi Ismail pernah ataupun Nabi Ismail biasa. Kat sini diterjemahkan he used to, ya. Maknanya dia selalu, ya, dia sering, ya, dia kerap, ya. He always, ya. Jadi maknanya dia sentiasa, ya. Apa yang dia sentiasa? Ya'muru, memerintahkan. Ya, sebab apa ya'muru? Ya, sebab dia present tense. Pasal present tense makna continuous, berterusan, ya. Dia continuous. Jadi dulu masa Nabi Ismail hidup, ya, baginda, ya, selalu ataupun kerap memerintahkan, ya, enjoin ahlahu, ya, keluarganya untuk apa? Bis solah. Ya'muru ahlahu bi. Ya, itu dia punya regu dia. Dia punya apa, penjodoh bilangan dia. Ya'muru bi. Tak boleh ya'muru ahlahu solah, tak boleh. Ya'muru ahlahu bi as-solah. Dia mesti ada bi, ya. Itu memang dia punya phrasal verb dia. Ya'muru dengan bi, ya. Kalau zahaba min, zahaba ila, ya. Raja'a min, telah pergi daripada, ya, telah datang daripada. Kalau zahaba ila, dia pergi ke. Kalau dia kembali daripada, ya, semua tu dia punya regu dia. Ya. Wazakati, ya, wazakati. Pasal apa zakati baris bawah? Pasal apa kasrah? Haji Asy'ari, pasal apa az-zakati? Pasal apa? Follower. Tak ada lain lah, tuan-tuan. Kita dah tahu dah. Follower. Lah. Ya. Pasal apa dia boleh follow as-solah tu? Sebab apa? Sebab apa dia boleh jadi follower? Pasal? Wow. Pasal ada sentence connector. Wow. Sebenarnya tuan-tuan, bila kita ulang ni dah tak susah dah, tuan-tuan. Kamu cerita, dah makin senang tak kamu cerita? Ya, Ustaz. Ya, dia makin senang, tuan-tuan. Sebenarnya makin senang. Ya, maknanya tidak, apa kita panggil, dah tak susah dah. Pasal kita dah jumpa macam tadi kan. Tuan-tuan dah faham dah follower tu. Ada berapa jenis follower yang kita jumpa, yang kita dah jumpa setakat ni? Tuan-tuan, ada berapa jenis? 3 jenis follower. Yang paling mudah ada wow, ya. Bisolati wazakati, ya. Kita kata tak ada bomba depan dia. Pasal apa tak kata bisolati wa bizakati? Tak perlu bar kat situ sebab ada wow tu. Wow tu memang dia akan connectkan sentence tu. Ya, dan az-zakati barisnya dia follow as-salati. Wa kana, dan, ya, dia biasa juga. Ya, apa ni, ya, dia biasa, ya, zaman masa dia hidup dulu, inda rabbihi, di sisi Tuhannya, mardiyah, ya. Maknanya dia ni orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dia jadi orang yang mardiyah, ya. Sebab dia lelaki, mardiyan. Kalau dia perempuan, mardiyatan. Orang perempuan mardiyah. Kalau lelaki, mardi. Tapi tak pernah dengar orang lelaki nama mardi, orang Melayu. Mardiyah tu biasa. Ya, rodiyah biasa. Rodiyah, mardiyah. Ya, orang Melayu panggil roziah, bukan roziah. Rodiyah, dot. Ya. Ya, jadi MP kat mana tu? Ya, apa ni, apa kita panggil?
apa ya YB Roziah, bukan Roziah sebenarnya, Rodiyah. Ya, tapi nak buat macam mana kan? Ya, kita tulis Rumi. Kalau tulis Jawi, tulis Arab, dot. Ya, jadi Nabi Ismail ini ya, dia di sisi Allah ya, memang dia ni diredai. Allah redha pada dia. Maknanya Allah please dengan dia. Ya, maknanya Allah ya, kita kata and was to his Lord pleasing. Maknanya Allah the Almighty, Allah Subhanahu Wa Taala ya, pleased with him. Ya, Allah was pleased with him. Ya, Allah apa ni, redha dengan dia. Itu mardiyah. Pasal apa mardiyah? Pasal ada kana depan. Itu belum belajar lagi. Kana bila dia masuk dalam sesuatu ayat, dia akan menyebabkan baris noun tu ya, fathah. Ya, cuba tengok. Kana ya, mardiyah. Tak boleh. Patutnya wakana inda rabbihi mardiyun. Pasal apa tak boleh baca mardiyun? Pasal kana akan mengubah baris daripada domah mardiyun kepada mardiyan. Ya, kita akan jumpa banyak lagi tuan-tuan. Ni baru satu contoh. Okey ya. Buat masa ni itulah yang boleh Ustaz kongsi. Kalau ada soalan silakan. Ada apa? Kak Masita ada apa lagi? Tak ada apa Ustaz, dah habis ya. Habislah, selesailah ya. Terima kasih. Penat hari ni dah Ustaz. Saya ada 2 maulid hari ni. Yalah. Baru balik sekejap tadi. Itulah. Okey Ustaz, tak apa, kita jumpa 26 hari bulan Ustaz ya. Next Wednesday. InsyaAllah ya. So, Ustaz. Yeah. Nanti Ustaz tengok-tengokkan kalau Ustaz free bila kita boleh buat satu physical class ke, sebab saya September, Ogos, September ni saya free lah. Coba buat kelas pagi macam tu lah, pukul 10 tu. Boleh? Yalah. Nanti kita tengoklah kalau ada orang ada yang boleh datang ke tidak kan, barulah kita buat. Kita tengok sekali hari dulu apa yang 25 Ustaz, ni. hari apa? Kalau weekday boleh ke semua orang? Boleh. Weekday pun saya ada kelas juga. Yang jam 9.10 tu ada kelas. Tiap-tiap hari ke ada kelas? Ada kelas yang tiap-tiap hari. Dari 10 tu dah memang penuh. Hari-hari memang ada. Tak apalah, satu hari penting lah untuk kita punya Quranik. Boleh kot? Boleh. Sebulan sekali kan? Sebulan sekali. Memang ya, sebenarnya Ustaz pun ada kelas pada hari Selasa tu. Tapi kita ejah lah. Kena ejah lah nak buat macam mana. Ya, tak ada cara. Selasa jam berapa? Kalau Selasa 11.30 gitu boleh tak? Tak boleh Ustaz. Bukan tiap-tiap hari Selasa saya pun ada kelas lain. Tak, sebulan sekali katanya kan? Ya. Tengoklah nanti Ustaz bagi tahu ya. Ustaz bagi tahu dulu bila Ustaz free. Tapi hari Selasa minggu depan boleh pula. Yang ini boleh sebab apa, saya tak ada kelas yang next Wednesday, yang Tuesday ni tak ada kelas. Tak ada kelas lain lah. So kita ambil yang Kak Masyidah tak ada kelas lain tu lah. Pilih je lah yang tak ada kelas lain tu. Selalunya Tuesday memang ada kelas, tapi yang 25 hari bulan ni dia tak ada kelas. Itulah. Maknanya dia cancel. Jam berapa Kak Masyidah? Ya? Jam berapa Selasa tu? Kalau boleh saya habis 10 pagi lah. 10 pagi saya ada kelas 7.30 sampai 9.30. Terus 10 sampai 11.30. Kalau hari Khamis tak free ke Ustaz? Kami tak boleh, Bukit Damansara. Oh. Jadi dia macam ni je. Sebenarnya dalam kelas nak buat physical ni, nak buat physical memang kena sacrifice lah. Ustaz personally Ustaz pun kena sacrifice. Tak adalah beriman. Tengok, kita boleh buat sekali dulu ke, kita try ya. Nanti Ustaz boleh. Okey, insya-Allah ya. Okey, terima kasih banyak Ustaz dan semua. Terima kasih kepada semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama. Bantu jazakumullah khairan. Ya. Terima kasih Nazri juga. Terima kasih Haji Nazri. Ya.